program ni dengan umur kita Al-Fatihah ya. Bismillah. Iya, tengok. Boleh. Hari ni kita simple je. Mungkin kita akan habis awal sebab topik kita hari ni ialah pemilihan kita punya topik buku. Maksudnya apa tajuk buku yang kita nak kena brainstorming. Betul. Sekarang musim batuk saya 3 hari ni bagi training pun batuk-batuk. Okay. Alright. Cuma okay, so patutnya kita program last week memang tak larat nak start. Okay, so tapi cuma hari ni kita punya buat untuk panggil Puan Amy, actually 2 minggu lepas kita dah ada buat setting untuk kita set target untuk tulis buku bila nak siap. Okay, so jadi secara general kita akan siapkan buku ni insyaAllah kita target dalam masa bulan 11 lah. Okay, so kita harap kawan-kawan sahabat-sahabat yang join kita punya program ni at least tahun ni ada keluarkan terbitkan 1 buku. Okay, kalau ikutkan kita punya program ni sampai panggil register dengan EISBN. Okay, right. Okay. Okay, insyaAllah. So jadi apa yang kita nak nanti bila kita register dengan EISBN, okay, so jadi kita boleh publish dalam kita punya pustakaan maya lah. Okay, dan satu lagi walaupun kalau katakan kita punya projek pustakaan maya tak bergerak tahun ni, bila kita dah ada e-book, kita boleh juga jual. Saya tengoklah sahabat-sahabat saya keluarkan e-book, dia ada jual kat Shopee, dia ada jual dekat a few lagi platform yang publish e-book. Satu lagi apa nama Central, kalau tak silap. E-book Central. So jadi salah satu kita punya cabang untuk e-book lah. Dan dia bergantung kepada apa tujuan tuan-puan nak tulis e-book. Okay. Saya tengok sahabat-sahabat saya yang keluarkan e-book ni juga, contohnya lecturer. So lecturer selain daripada dia bagi training materials, kan, so jadi dikeluarkan e-book dia sendiri. So tu lebih baik lah daripada kita bagi training materials dalam bentuk PowerPoint. Okay, baik kita sediakan kita punya dalam bentuk e-book dan bentuk akan jadi satu satu karya kita lah. Okay. So selalunya bila kita nak start tulis e-book, kita tahu apa nak tulis. Kita ada satu cita-cita lah, okay, maksudnya untuk menulis e-book. Tapi kita tahu apa nak tulis. So jadi bila saya kumpulkan idea-idea untuk menulis e-book ni berdasarkan dengan sahabat-sahabat saya yang telah tulis e-book. Okay, so jadi topik yang selalunya yang senang untuk ditulis. Kalau kita perasan dekat market yang tulis buku-buku tu sebenarnya dia berdasarkan pengalaman dia, life experience. So jadi kalau kita nampak penulis buku tu sebenarnya dia menulis apa yang dia belajar dan apa yang dia dah hadapi. Okay, so selalunya, okay, contoh kita bagi kat sini. Okay, dia tulis, okay, nanti tuan-puan akan come outkan apa yang tuan-puan nak tulis, okay, apa topik e-book dia. Okay, jangan risau, topik e-book ni dia sampai bulan 11 ni kita boleh tukar-tukar supaya dia jadi macam, maksudnya rangka dia sama. Contoh nak tulis tentang time management, tapi bila contohnya suggested topik yang nak dipilih tu nak bagi cantik, nak bagi dia menarik kepada pilihan pembaca, dia boleh tukar sampai akhir. Tapi tak digalakkan tukar rangka dia. Okay, sebab apa nanti dia dah lari lah dia punya, bila tukar rangka bawah semua dah turun, dah tak sama lah, tak selari. Okay, so contohnya, okay, yang ini kalau saya tengok yang pertama ni ialah apa yang buku yang saya pernah tulis lah. Yang pertama ni contohnya saya tulis 4 langkah untuk super mom. Okay, 4 step make time for the super mom. So di mana bila saya mula start nak tulis buku, saya rasa tak ada masa. Macam mana nak tulis buku kan? Okay, sebab apa bila nak tulis buku dia mesti kena pembahagian masa yang betul. So jadi that's why bila kita buat solusi dia,
bila saya suruh menulis ni, saya try. Okay, macam mana cara yang terbaik untuk menulis ataupun nak bahagikan masa. Okay, so jadi saya menulis pengalaman saya, membahagikan masa dan macam mana nak untuk sehingga kita dapat berjaya tulis buku. Macam tu. So jadi kat sini problem yang saya hadapi, no time for myself, solusi yang saya telah apply dan sukses. Dia ada dua tau. Satu ialah teori. Kalau kita tengok, normally teori dia akan diikuti oleh praktikal. Selalunya buku-buku yang laris dijual, dia ada sekali tentang praktikal. Maksudnya benda tu memang berkesan lah untuk dibuat solusi dia. Okay. Contohnya yang yang ini bila saya tengok ada buku yang bercakap, ini ada salah satu buku yang saya baca di mana based on kalau kita tengok macam mana cara dia punya problem face tu, dekat depan tu introduction. Normally introduction author akan beritahu apa pengalaman dia. So this buku yang How to Forgive and Move On ataupun How to Find Peacefulness ialah this person pernah mengalami demotivated and depressed due to betrayed. Okay, so di mana the solution saya ada buat ialah I forgive the persons and move on. Okay, so jadi dia berkongsi apa yang dia buat untuk move on bila dia rasa demotivated and depressed. So that's why kalau kita tengok buku-buku yang dalam e-book saya pernah baca di mana cerita-cerita bagaimana mereka bangkit, bangkit semula macam tu. So jadi ataupun bila dia orang jatuh macam mana nak bangkit. And then ataupun bila ada satu buku berkenaan dengan dia bercerai, macam mana dia bangkit semula dari dari kisah perceraian tu. Macam mana dia bekerjasama dengan bekas suami dia jadi co-parents. So Dr. Ayu menulis buku tu sebagai panduan kepada orang lain yang bercerai supaya tidak ada masalah dengan bekas suami, supaya co-parents untuk anak-anak, maksudnya masa depan anak-anak. So jadi ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Ayu. Okay. So Dr. Ayu adalah salah satu penulis yang dapat bestseller. Dia tulis tentang ni lah, dia punya kisah diri dia tentang co-parents. Right? Alright, contohnya lagi, example, plan your business systematically. So jadi tentang business going down. So jadi solusinya plan again with proper system. So dan kat sini kita boleh bercerita tentang kita punya kalau ada business. Okay, and then kalau kita tahu usahawan dia akan mengalami turun naik dia. Kalau kita perasan kebanyakan daripada orang yang usahawan naik tu dia cerita macam mana dia berjatuh boleh naik semula. Dan akhirnya dia jadi motivator nak motivation untuk jadi motivator je. Tu dia pasal business. Okay, so jadi kat sini salah satu cara ni ialah macam mana dia orang buat proper system. Okay, untuk pastikan bisnes bila jatuh, dia tak jatuh terjunam. Sebab bisnes memang orang panggil dia akan turun naik. Itu memang orang kata tak ada yang happy lah dalam apa bagi okey saja dalam bisnes kita. Dia akan ada turun naik. Tapi yang pentingnya macam mana kita predict. What is our risk management? Pengurusan risiko kita bila kita what happen kalau terjadi macam ni. Dia panggil business risk. Bila ada business risk ni, macam mana kita nak hadapi dia. So jadi kat sini kita sharing tentang risiko dan juga bagaimana nak hadapi sebelum ia terjadi lebih teruk lagi. Alright? So yang ini ada satu buku yang ditulis oleh kawan saya, dia tentang bagaimana nak menguruskan bos. Ada satu buku in Malay. Yang ini so jadi dia mengajar macam mana kita nak tengok bos ni. Kadang-kadang kan bos kan pressure kita kan. Pressure, kita ada superiors. So jadi dia mengajar macam mana kita kenal karakter bos kita. So macam mana kita nak tackle dia. So jadi kat sini based on dia punya pengalaman, dia tulis tentang macam mana dia handle the boss. So kat sini ya pengalaman-pengalaman yang kita ada. So jadi kalau kita baca tentang financial broke, so dia ada financial planning, effective financial management. So macam mana mereka menguruskan kewangannya daripada yang selama ni jatuh, dia orang tak ada duit ataupun bankrupt, macam mana dia menguruskan boleh teruskan hidup dalam bankruptcy tu.
So jadi macam mana cara yang terbaik untuk buat financials. Kalau kat sini ada satu buku yang saya baca juga, Raising Happy Children, Happy Kids. Okay, so jadi kat sini dia berkenaan dengan relationship dengan anak-anak, dengan suami, okay, dengan isteri. Okay, bagaimana, and then buku ni bercerita tentang bagaimana untuk mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan respect, love and respect, dia punya keywords dia. So that's why dia come out dengan Raising Happy Children. Alright? Okay, ini contoh yang berdasarkan pengalaman. Okay. So Puan dulu okay. nak tanya sikit Puan dulu Okay, untuk pengalaman. Okay, ya saya. Okay, so maksudnya benda ni kalau katakan berdasarkan kepada pengalaman dia, maksudnya kita, okay, contohlah saya menulis buku kan. So maksudnya kalau betul benda tu betul pada saya, so saya tulis je lah ikut pengalaman saya kan, tak perlu fikir pasal benda ni kalau ikut teori salah ke macam mana ke kan, tak Betul. Betul. Ya, itu yang betul. Sebab apa? Kadang-kadang kita takut nak tulis buku because dah ada orang tulis buku, dia ada konsep dia masing-masing. Okey, contohnya bila saya tulis buku tentang sustainability, okey. Bila saya tulis buku tentang kelestarian, ada buku lain dia panggil yang mengatakan okay, dia punya pendapat lain. Betul Tuan Amril kata, pengalaman tu subjektif. So jadi kita yang bertulis. So jadi pengalaman tu kalau kita rasa kita betul, kita then sebab macam ni, manusia ni unik tau. Okey, dan tidak ada satu solusi yang akan fix everything. Itu kita kena tahu. So jadi bila tak ada satu solusi, mungkin orang-orang yang macam satu yang sama kluster, maksudnya macam Tuan Sophie kan, sebab dalam kita punya manusia ni dia unik. Dan unik tu maksudnya mungkin solusi tu sesuai pada saya tapi tak sesuai pada Tuan Sophie. So jadi orang-orang yang sama dengan Tuan Sophie, dia rasa macam dia rasa tertarik, oh yang inilah aku dah buat try yang ini tapi tak jadi. So dia try yang Tuan Sophie, dia try satu metrik yang lain, jadilah macam ni. So jadi itu yang you akan sharing. Itu yang dia macam dia akan jadi satu pendapat. Sebab mula-mula semasa saya tulis buku, saya risau tentang betul ke aku cakap ni, nanti orang lain baca. That's why bila satu benda perkara saya belajar ialah orang lain yang tulis buku ialah idea yang dia dapat based on pengalaman dia. Contohnya katakanlah kita kata tentang kena ada 7 effective steps of the habit effective people. Tapi bila orang kata tentang sifat Rasulullah ke apa kan. So jadi benda tu ialah subjektif, di mana bila kita tengok sifat Rasulullah macam buku ABS apa yang Puan Suhaili ada tulis tentang karakter Rasulullah kan, ada based on hadis. So cara diinterpret tu itu cara dia. So jadi yang ini lagi pengalaman. Kalau pengalaman kita ialah yang kita lakukan dan kita solusi tu berkesan pada kita dan kita nak share. So mungkin kadang-kadang solusi tu tak berkesan kepada orang lain. Sebab tu bila saya contoh cara mengajar. Okey, contoh cara mengajar anak-anak. Saya baca banyak sangat buku apa mengajar anak-anak. Tapi bila saya test buat apa nak mengajar anak-anak, tengok tak jadi juga. Okay, anak saya macam ni. And then bila kita test, saya nak try macam ni lah, saya nak buat macam membership. So jadi kita test dengan pengalaman kita. Tu kita sharing lah. Oh mungkin anak-anak kita ni bukan jenis yang apa panggil kalau kat luar sana banyak kepada panggil education matter. So for me, saya tak tekankan sangat education kita. Macam kita kat ABS kan, sebab tu kita hantar kat ABS. So jadi kat situ yang kita punya pengalaman mungkin berbeza. Honestly, bila saya mula-mula hantar anak dekat ABS, orang kata, hantar sekolah mana tu tak ada apa, tak ada KPM, tak ada. So jadi pendapat berbeza kan. So jadi, tapi kita hantar juga anak kita sebab kita pendapat kita okey. So lama-lama bila pendapat kita, bila kita sharing, terus saya tak sadar ramai kat ABS macam tu. Sebab tengoklah anak dia berkesan lah. Sebab dia buat macam tu, anak dia nampak happy lah sebab satu objektif Puan Suhaili bila dia tubuhkan ialah untuk raising anak-anak gembira, untuk secara apa mengalami pengalaman yang gembira sepanjang kanak-kanak. So jadi benda tu sama macam tu. So jadi kita boleh tulis pengalaman kita lah. Okay? So jadi Puan Sophie tengok apa pengalaman Tuan Sophie dan yang proven pada Tuan Sophie dia berkesan. Sebab kita bercerita, nak tulis buku macam bercerita tau. Penceritaan yang kita letak dalam bentuk tulisan. Macam tu. Yes, berkesan pada diri sendiri. Tapi kita nak share.
Macam tu dah kata sharing kan. Okay, nak share dengan orang lain. Ni berkesan kat aku. So jadi aku nak share juga ke orang lain secara bertulis supaya bila orang lain gunakan dan berkesan pada mereka, dia jadi satu pahala kat kita tau. Sebab kadang-kadang kita ingat kena gunakan cara tu juga nak selesaikan masalah. Tapi tak jadi juga. So jadi bila kita cuba cara lain sikit, tapi kita sharing orang lain. Dan cara Tuan Sophie ni lebih berkesan lah. Saya gunakan cara A ni tak berkesan. Macam tu cara dia. Okay, nak sharing. Okay, yang tadi pakai SAE, ia paling senang sekali. Sebab apa? Bila pasal experience, dia mengatakan pasal kita yang rasa. So bila kita rasa, kita yang buat. So jadi kita tahu that's why kita boleh senang penceritaan. Okay, tapi tips yang kedua, kita cakap tentang kita punya expertise. You know better. Maksudnya tengok apa career kita ada. Maksudnya kita bekerja sebagai apa. Contoh saya bekerja sebagai jurutera. So that's why a few books yang saya nak buat tentang macam mana jadi jurutera profesional untuk alam sekitar. So saya jurutera alam sekitar. So jadi saya tahu tentang tu. Macam mana saya nak bawa jurutera yang anak-anak yang baru nanti nak move forward dalam alam sekitar. Contoh siapa ada doktor. Macam Tuan Amril hebat dalam Tuan Amril bidang. Macam Tuan Amy, saya tak pasti. Puan Amy bekerja sebagai apa Puan Amy? Ataupun apa yang Puan Amy buat sekarang ni? Sharing. Mungkin ada buat apa? Online business ke kan? So jadi you know better. Okay? So jadi contohnya kat sini ialah okay, kita tunjuk sini yang ni saya tak bagi dia punya introduction lah. Maksudnya okay, untuk bahagian you know ni ialah apa-apalah contohnya macam financial planner, macam Tuan Sophie kan ada buat tentang macam mana nak nak buat yang untuk mungkin solve the loan kan. Tu kan maksudnya you boleh tulis sejenis of the trades master Tuan Amril, okey. Okay, ni lagi senang. Kalau macam Puan Amy daripada bidang pendidikan lagi banyak nak cerita. So apa yang kita didik. Okay. So jadi sekarang ni apa mungkin macam okay, kalau Tuan Amril kata dia of the trades so jadi macam-macam lah boleh tulis kan. So jadi macam Tuan Sophie urus kewangan dan hartanah. And then kalau kata Tuan Sophie ni urus kewangan malai hartanah, okay, saya cadangkan yang ini, yang C ni. Di mana yang tadi pasal career kan. Career ni selalunya dia macam career yang white collar lah. Maksudnya jurutera, cikgu kan. Cerita macam mana jadi cikgu, macam mana jadi peguam. Tapi normally macam business macam Tuan Sophie. Kalau kat sini lah bagus. Macam mana you gunakan e-book sebagai satu tools untuk communicate. Saya selalu gunakan ini. Contohnya saya nak jual produk saya. Okay, produk saya ialah buku, ilmu. Maksudnya modul. So jadi saya ada modul tentang GPM, orang panggil good manufacturing, GMP, good manufacturing practice. So jadi good manufacturing practice adalah satu step untuk kilang yang nak buat makanan mesti ada good manufacturing practice. So jadi apa saya buat ialah saya tulis beneficials of the product and services. Alright. So jadi the product and services tu ialah contohnya bila kata tentang produk healthcare. So jadi kita cakap dekat cara terbaik ialah kita cakap benefits to the users. So e-book yang kita gunakan ialah macam mana kita jangan cerita pasal okay belilah produk saya ke. Sekarang orang tak ada cerita macam tu tau. Maksudnya the new generation ni kita tak nak cerita-cerita macam cara sales. Okay, the latest yang the way kita nak buat ialah kita cerita benefit dia. Maksudnya kita cakap apa perkara tu value added kepada kita. So jadi macam contohnya kita jual produk vitamin C, vitamin D apa kan. So jadi kita kenapa pentingnya produk tu? So increase the immune system. Contohnya kita kata okay healthy lifestyle. So macam mana nak jadi healthy lifestyle? So dalam tu kita cakaplah pasal produk-produk kita tapi secara mengatakan secara general apa yang boleh increase the immune system. Okay, yang ni. And then selling experience. So jadi macam contoh saya tengok satu buku yang ni. Yang ni buku kalau saya boleh share. Yang ni bagus. Real estate ni saya tak ingat Chinese tau. Dia buat buku e-book.
dalam grup kita orang tu dia jual properties tapi dia buat buku macam mana nak find a real estate agent you can trust. So jadi dia kat sini dia nak suruh orang kan kadang-kadang orang ramai ketipu kan. So dia tengok isu tau. Dia tengok isu okey orang ketipu dengan agent lah apa kan. So jadi dia nak orang trust dia tapi dia cerita tentang buying a good properties. So jadi kat sini dia menceritakan okay, macam mana dengan aim bila orang baca buku dia nanti orang kata oh dia ni tahu pasal the properties everything. So jadi orang tahu orang ni ada experience, the good experience in term of selling the properties. So indirectly buku ni penghubung kepada produk kita. So jadi dia bukan hanya sangat pada orang panggil nak kena beli buku harga RM10 sampai RM30 kan. Tapi yang the best thing ialah macam saya, buku saya punya good manufacturing practice tu harga dia dalam RM15. Tapi bila saya pas secara percuma kepada klien saya kata okey ni saya ada buku ni saya tulis tentang good manufacturing practice. So alhamdulillah dia baca buku tu dia orang ni ada experience dalam GMP ni. So jadi dia ambil training saya yang berharga RM6,000. Macam tu lah cara dia. So jadi okey. So jadi cara praktis saya buat ni dia adalah salah satu tools, marketing tools. Okay. Ceritakan pengalaman kita dalam perniagaan. Maksudnya orang nak tahu kita ni expert tak expert dalam kita punya bidang tu. So sekarang ni bila kita tengok kita cakap tentang looking forward tentang macam mana cara pembeli sekarang. Sebab apa? Kalau kita perasan kita punya anak-anak ke ataupun kita punya orang-orang yang kita nak approach ni dia dah tak ada macam okey belilah ni murah lah macam cara macam tak ada tau. Kalau kita perasan sekarang ni mereka suka kepada data driven. Okey, so data driven ni and then benda yang dia nampak. Sebab tu kalau macam Puan Amy kalau berkenaan dengan pendidikan. So macam mana cara terbaik kita tengok anak-anak boleh tertarik untuk membaca ke. So jadi kat situ kita study sikit. Sebab kadang-kadang bila kita ceritakan apa yang kita rasa, dia akan jadi satu perkara yang orang nak tengok tau. Sebab orang tak nak dengar tau yang teori-teori yang mengatakan okey kena buat macam ni anak. Orang kata alah kau tak rasa apa aku rasa. Anak aku macam ni, anak kau memanglah baik macam tu kan contoh kan. So jadi kita anak kita contohnya macam anak saya Adam. Dulu anak saya jadi depression. So jadi saya tahu macam mana saya kamakkan balik supaya dia bangkit semula, dia rasa sayang dengan family. So jadi benda tu yang kita nak sharing lah. Okay. So jadi benda kat sini yang kita tengok. So jadi sekarang dah tak jual produk. Jual pengalaman, betul tu Amrin. So jadi bila pengalaman tu macam mana cara dia ialah dengan menulis e-book lah. Pengalaman menggunakan produk tu. Okay. So okay. Kalau kita tengok ni macam ni kalau katakan Tuan Sophie dia cakap tentang adik jangan tarik dik. Okey, tentang digital marketing consultant kan. Bagaimana nak gunakan jap. Ya. Ayu, ambil adik you. Ibu tengah habiskan ni. Nanti kan dia tertarik. Okey. Okay, so jadi digital marketing consultant macam mana nak increase sales and then contohnya digital marketing strategy for SME. Macam mana dengan cara experience pengalaman kita menggunakan digital marketing dia akan meningkatkan sales kita. So jadi orang tengok dia punya proven tu method tu macam mana apa yang macam saya kan bila saya bagi training soalan klien saya tanyakan apa contoh ya. Dia mesti tak dia apa contoh. Ada orang tak nak dengar teori dia kata okey apa contoh orang dah buat. Apa pengalaman orang dah buat. So jadi benda tu yang kita sebagai penulis ni yang kita dah experience. Contohnya macam ni woman care. Yang ni dia kata tips of remove and nak hilangkan jerawat kan. Contoh kan. So jadi orang kata pengalaman okey gunakan produk ni that's why namanya testimoni kan. So jadi orang nak tengok yang betul. So jadi apa dia punya khasiat-khasiat dalam this produk kamu tu yang sebenarnya boleh menghilangkan jerawat. Contoh kan. So jadi kat sini kita tengok di mana sebenarnya banyak sangat yang kita boleh tulis sebenarnya berdasarkan kita punya produk atau services yang kita buat. Okay. So jadi kalau katakan yang ini bagi yang siapa ada produk and services lah.
Alright. And then satu lagi saya tengok bila orang menulis ni dia bergantung kepada hobi ataupun apa yang needs and desires. Okey, contohnya travel. Kan dia hobi dia suka travel kan. Dia sharing lah apa yang dia ada travel tu. Tapi macam kawan saya yang dekat Singapura tu dia buat apa tau, dia 10 tempat yang hendak apa yang menarik di Singapura. Dia orang Malaysia tapi tak duduk kat Singapura. So jadi dia boleh tulis apa macam mana apa yang menarik. So orang boleh beli buku dia untuk siapa nak pergi travel Singapura boleh beli buku mereka. Macam tu. Sebab tu yang macam ni tengok apa hobi kita ada. Sebab apa? Bila kita belajar last week ialah tentang target market kita. Maksudnya bila kita ada hobi, mestilah kita target orang yang sama hobi dengan kita. Dia tak ada kita seorang yang suka. Sebab tu tak ada travel agent. Contoh kan. So jadi kalau tak ada travel agent ni, so jadi dia kena ceritalah apa dia pengalaman dia. Okey, mungkin orang yang bukan hanya travel agent, orang yang experience dengan travel agent pun boleh tulis. Maksudnya okey, kan perasaan sekarang ni kan pergi umrah kan, ada penipuan kan. So jadi macam mana nak tengok orang yang trusted yang nak pergi umrah macam mana? Macam mana apa yang tu. Saya rasa itu buku yang terbaik siapa yang ada pengalaman. Sebab apa saya tengok ramai kena tipu. Walaupun sekarang pun orang kena tipu dengan ejen kan. So jadi apa itu saya takut kalau pakai ejen ni kita tak tahu masa tu yang betul atau tidak. So jadi benda ni yang perlu sharing. Sebab apa kenapa kena tipu? Based on pengalaman saya, sebab saya pun pernah kena tipu tapi bukan kita buat je lah. Sebab apa kita tak ada experience. Kita tak ada knowledge tentang benda tu. Contohnya bila saya kena tipu tentang investment. Okey, so jadi saya tak ada knowledge tentang investment dalam gold. So jadi saya okey ada gold, saya bayar apa semua. So jadi kat situ pengalaman dia ialah apa-apa kita buat kena ada ilmu. So ilmu itulah yang kita sebagai yang pernah ada pengalaman, saya suka sangat siapa ada pengalaman ni sharing sebagai dalam ibu supaya orang lain tak mengalami benda yang sama dalam apa yang kita alami. So jadi perkara tu yang kita kena kalau kita rasa nak menulis yang itu yang terbaik lah. Contoh yang ni tentang exotic food. So ada kawan saya suka makan exotic food. So jadi dia boleh tulis tentang daripada dia seorang kan suka exotic food, orang tak tahu apa tu exotic food. So jadi dia bolehlah cakap hobi dia suka makan benda exotic. So jadi dia boleh sharing kan dia apa exotic food restoran kat Asia. Macam orang kata jalan-jalan cari makan tu kan. Macam tu. So jadi contohnya bila cakap tentang gems. So saya tengok ada orang pandai tentang gems collector kan. So jadi kita belajar lah. Maksudnya apa gems tu, belian apa. So jadi bila orang nak beli belian, dia boleh refer balik. Yang ni dia orang sharing lah. Okey, belian apa nak gunakan apa. Sebab apa? Contohnya bila saya tengok tentang macam buku-buku kan. Buku-buku yang sebagai reference ni, dia bergantung ke apa yang dia suka kumpulkan tau. So jadi kat sini macam contoh masak. Hobi kita masak. So jadi mungkin kita boleh buat simple food for kids. Kids can cook. So jadi anak-anak ni boleh belajar masak. Dia tengok kan macam mana nak belajar masak. So ni gambar Adam masa kecil. So jadi kat sini you tengok macam mana boleh come upkan dengan buku Kids Can Cook. So jadi bila kita ada pengalaman hobi yang kita buat, so kita boleh sharingkan dengan semua orang lah. Okey, so jadi cuma bila kita buat ni satu perkara yang kita kena ingat, kita kena tahu siapa target market dia supaya kita boleh fokus. Sebab kalau kita tak ada target market, siapa nak baca buku kita, kita akan a bit frustrated. Kenapa frustrated? Ialah bila kamu tak jumpa tak tahu target market dan bila orang tak dapat tak sampai ke maklumat tu kepada the similar orang yang nak baca tu. Okey, contoh kalau saya kan keluarkan buku berkenaan dengan GMP, Good Manufacturing Product, Good Manufacturing Practice. So jadi orang yang kalau saya letak buku tu kepada orang yang tak terlibat, example bukan productions, services kan. So jadi dia tak nak baca sebab dia tak ada berkaitan dengan kita punya buku tu. So jadi bila kita nak buat buku tu, kita dah kena tengok dah siapa kita nak buat. Example kalau kita tengok kenapa buku-buku kanak-kanak
Banyak walaupun yang simple je. Tulis ABC boleh sama je. ABC lah keluar apa semua sebab apa? Dia tahu target market dia mak-mak ni beli yang RM2, RM3 pun beli juga. So jadi still beli. So jadi dia tahu siapa target market dia untuk dia orang fokus. So jadi ada similar apa panggil problem atau children's anak-anak kecil sebab tu orang kata education ni adalah salah satu business yang tak habis lah. Sebab orang akan makanan, buku, pakaian, perkara-perkara tu yang benda yang needs, keperluan. So jadi kalau macam mana pun orang akan cari. So jadi macam contohnya pada Puan Amy dengan Tuan Amri mungkin you punya target students contoh ataupun professors ataupun cikgu-cikgu yang nak jadi nak follow your step. Okey, macam mana nak jadi macam Tuan Amri okey tahu pasal nulis ni. So that thing that you need to know who is your focus you punya reader. Sebab apa nanti reader dia tak semestinya you kata okey nak beli tu semua orang nak kena baca buku you. So jadi itu salah konsep. Sebab buku yang you buat tu tak semua orang akan baca. Dia orang yang akan baca tu yang sebenarnya yang tertarik dengan apa yang masalah yang sama. Macam similar passion, similar lah dia kata panggil perkara yang sama panggil common understanding. Macam tu similar problem, similar passion, similar profession. Kalau orang selalu doktor, dulu masa kecil saya nak jadi doktor, saya pun beli buku ayah saya belikan buku doktor. Sebelum ingat jadi doktor kan. So jadi itulah orang panggil nak jadi doktor. Macam tu kan. So jadi ataupun anak-anak ke students. Okay. So jadi kat sini this one lah yang kita nak jelas supaya bila kita salah satu kenapa kita kena tahu siapa target readers kita sebab the way kita tulis buku. Kadang-kadang orang silap tau. Dia tulis buku bagus tapi terlampau lengthy, panjang, dia ada maklumat. So jadi benda tu tak sampai tau. Yang penting ialah bukan tulis panjang berjela, buku tebal, tapi yang penting ialah maklumat apa yang kita nak sampaikan supaya sampai pada reader kita. So itu yang paling penting. Kita buat macam bentuk grafik ke. So bila orang baca, ini orang nampak sampai maklumat yang kita nak sampaikan. Sebab saya suka tengok satu buku dia tulis macam pelik nama dia, komik nama dia ngok-ngek lah. Komik ngek gitu kan. Tapi dalam tu maklumat dia memang jelas tau. So budak-budak nak baca tengok macam menarik komik dia. So bila saya baca komik ngek tu, dia sebenarnya mengatakan tentang perkara apa yang common yang kita buat sebenarnya tak betul. Adalah hormat guru. So, jadi tapi dia buat secara santai dalam bentuk komik. So jadi dia sampai tau kepada dia sebab dia target student-student yang suka baca komik. So jadi kalau dia buat berat, contoh tulis dalam panjang-panjang lebar kan, tulis dalam bentuk inilah cara untuk menghormati guru apa semua kan. So dia tak sampai. So jadi kat sini that's why pentingnya target reader tu. Okay. Alright. So ini yang hari ni kita punya ni lah tentang pemilihan topik untuk modul yang kedua. Okay, ada soalan? Okay, so jadi apa tugas tuan-puan? Kita ada masa 2 minit ni. Pertama, cuba draftkan sikit apa sebenarnya tuan-puan nak tulis. Okay, sebab apa? Sebab kita, that's why saya panggil ni workshop. Sebab tu saya tak buat direct. Sebab saya perlukan nanti, sebab kita ada topik kan. So jadi selalunya kalau kata tak sempat hari ni, kita ambil masa 2 minggu untuk fikir topik. So next lagi 2 minggu kita punya program tu kita akan buat pembentangan. Maksudnya ada 3 orang kat sini kan. So jadi kita bentangkan apa topik nak pilih. Okay, and then siapa target reader dia. Tapi kalau macam Tuan Amril dah ada kan topik kan. So mungkin boleh share lah hari ni kan. So apa target Tuan Amril. So tu yang kalau ni lah. yang kalau nak sharing. Tidak, sebab kita punya aim memang saya punya aim ialah saya nak siapa yang join kita punya program ni, insyaAllah bulan 11 kita boleh come upkan dengan buku. Okay, boleh sekejap saya ni. Saya buat sharing kejap. Okay, kita tengok apa yang Tuan Amril ada. Right.
Ya, tak pandai nak share. Saya dah buat multiple lah. Tekan share screen tu, and then dekat tu ada share screen, masukkan dia punya ni. Jangan, saya tengah pakai handphone, tengah try macam mana share ni. Oh, pakai phone. Phone saya tak kerti lah sangat. Saya memang out sikit pasal phone. Itulah saya rasa buku yang perlu tulis adalah macam mana penggunaan phone. Benda saya pun kadang-kadang saya out sikit pasal phone ni bila nak pakai sharing. So macam Puan Amy dengan Tuan Sophie dah boleh berfikir, dah boleh imagine lah buku apa yang nak bulan 11 nak keluar. Okey, siapa nak baca buku Tuan Sophie? Siapa baca buku Puan Amy? Okey. So jadi kita be plan bila dapat idea tu, tak apa 2 minggu ada lagi. Kita next kita punya sesi kita 2 minggu ke depan. Kita follow yang ni sebab dah delay. So nanti kita follow yang kita punya ni lah, kita punya program. Tak jadi lah nak share. Okey, tak apa. Kalau macam tu, sharing ni lah. Okey, rasanya topik Tuan Amril apa yang ni? Okay. Jangan nanti saya share kemudian. Okey, boleh. Okey, betul. Macam Tuan Sophie, yes. Tuan Sophie kata itu bagus Tuan Sophie. Maksudnya macam testimoni tau. Sebab apa, dulu kita rasa itu masalah kita bila kita buat satu bisnes, kadang-kadang kita miss out, orang panggil, kita sibuk mencari klien-klien yang baru, tapi klien yang lama sebenarnya. Okey, saya share apa pengalaman saya sebenarnya tak ada sangat marketing tau bila saya buat bisnes. Yang saya tengok marketing saya ialah banyak pada mulut ke mulut. Maksudnya saya jaga klien yang saya ada sekarang, dan klien-klien ni sebenarnya yang recommend saya kepada kawan-kawan yang lain. So jadi benda tu yang kita kena take care sebenarnya. So apa, bila kita nak expand our business, okay, the tips ialah existing customer kita mesti maintain dan kita tambah dengan top up dengan the new client. Baru kita punya revenue akan bertambah. Kalau tidak, contohnya kita ada 10 klien tahun ni, okay, tahun depan ada 10 klien, tahun depan ada 10 klien, kalau ikut sama je 10. Tapi kalau kita buat satu tips di mana 10 tahun ni kita maintain 10 yang ada sekarang, kita tambah lagi 10, maknanya tahun depan ada 20. 10 baru, 10 yang lama. Tahun depan lagi 20 yang lama, 10 yang baru, yang 30. So at least kita punya klien tu bertambah every year because of kita retain yang lama. So jadi apa yang Tuan Sophie boleh buat ialah collect balik klien-klien Tuan Sophie. So saya tengok sekarang ni benda tu betul. Macam Dr. Lily, one of my friends, Dr. Lily pun tengah mengolek sekali kawan dia lah pakar Jaini, pakar sakit puan. Dia ramai sangat, dah more than 100% dia bagi pesalin untuk ni pengalaman dia bersalinkan ni lah, dia pakar puan kan. And then bila sekarang ni ialah dia mencari balik semula pasien-pasien dia yang yang ada experience seronok bersalin dengan dia, sebab dia menggunakan konsep orang panggil konsep hipnoterapi sikit. Maksudnya bila bersalin dengan dia tak rasa sakit macam tu. So jadi dia dalam proses mengumpulkan semula dia punya klien-klien tu. So jadi benda tu yang kita boleh buat lah. Okay, so jadi the good things bila macam tu, dan orang rasa appreciate bila kita sebenarnya rekodkan orang lain punya pengalaman tu, dia rasa appreciate dan dia kata okay, oh ni orang take note, tapi dia akan buat yang sama. Okay, alright. So Tuan Amril okay, tak apa, kalau tak minggu depan kita next bila saya tak perasan, nanti kita tengok dalam kita punya group next sesi kita. Okay, so jadi harap Puan,
Ya, boleh. Okey, saya cakap je lah ya. Boleh. Okey, Okey. saya dapat idea nak menulis berkenaan dengan microbial fuel cell. Okey. Ini bidang yang saya tak buat lah, bidang tapi Dr. Mimi yang buat. Oh, okey, bersama lah ni. Okey. Tapi sebabkan saya banyak juga baca benda yang lebih kurang apa yang Dr. Mimi baca jadi dapatlah idea-idea nak tulis tu. Okey lah tu. Okey. Target ni siapa? Target dan pembaca Target nanti bila nak sharing. Dia lebih kepada student universiti lah untuk dia lebih kepada orang kata apa, sekolah menengah dan student universiti. Sebab bidang ni ramai orang tak tahu lagi dan tak berapa familiar. Kan. So bila macam saya ambil contoh student-student yang nak buat sambung belajar semua, dia punya basic dia macam tak kuat. Dia tak tahu nak cari kat mana, dia tak tahu apa, they don't get the big picture. Betul. Buku ni dia introducekan subject matter tu dengan lebih mudah difahami lah. Dan Buat yang menarik minat kepada mereka untuk menceburkan diri dalam benda tu lah. Ya. Dan Okey, bagus. dia bendanya kata apa, itulah dia supaya at least bukan saja kalau dia tak minat nak masuk bidang tu pun, at least dia tahulah ada bidang tu wujud lah. Dan dia boleh share dengan orang lah. Betul. Saya pun baru tahu. Betul. Okey. So jadi masuk kat sini you punya target readers adalah orang-orang yang mencari sesuatu untuk diceburi. Macam maksudnya tentang students. Okey, mungkin bila nak dia tahu apa mungkin topik tu nak bagi menarik ialah macam kita mungkin daripada Ustaz apa panggil tu Amri tulis macam direct kepada biocell. Apa biocell Microbial cell. Microbial cell tu mungkin topik tu adalah mungkin satu perkara yang macam ceburi bidang baru ke aku introduce to the new to the cell or something that maksudnya menarik minat mereka untuk macam tu. So jadi kalau katakan topik tu dull, maksudnya terus biocell kat situ, mungkin ini just untuk ilmu je, knowledge, orang nak masuk sini baru ada. Tapi the way you craft benda tu, the idea ialah you boleh orang baca ni, yang ini adalah ini nak masuklah, masuklah bidang ni aja tu. So the way kalau tengok daripada Tuan Amri Inform nak orang minat kan. Ya. So, saya cuba style tu nak tulis macam Michio Kaku lah. Kenal tak Michio Kaku? Dia saintis ahli fizik teori lah. Tapi dia banyak tulis buku-buku sains untuk awam-awam. Okey. So memang interesting lah cara dia tulis tu, dan siapa yang baca tu dia akan jadi minat lah. Dia akan jadi Adik sharekan dia punya ni dalam ni tengok apa Michio Kaku Michio Kaku. Yang Jepun tu ke? Yang MICHIO tu Michio Kaku. Michio Kaku, MICHIO. Betul lah. Okey. Jadi dia dalam masa yang sama dia pun banyak dia ahli fizik teori, tapi dia punya tulisan general knowledge, general science itu memang menarik lah. Memang jadi saya pun, dan dekat Malaysia ni dia tak banyak bidang yang ditulis bidang sains dalam bahasa Melayu kan. Betul. Jadi kita cuba nak tambahkan lagi lah kandungan dia. Nampak dia punya website pun cantik je ni. Kaku ni kan, asteroid lah. Okey. Itulah. Alright, terbaik. Okey, insya-Allah. Okey. So nanti mungkin dalam nanti kita next session kita nak insya-Allah dah come outkan dengan topik dan juga target tadi. Okey, so nanti Puan Amy dengan Tuan Sophie boleh come outkan, dan nanti next topik ialah kita nak buat rangka pula. Sebab apa kita nak buat structure supaya kita ni idea ni dia bukan datang serentak. Idea dia kadang-kadang datang masa kita nak tidur lah. Jadi rangka ni amat penting. So jadi bila dapat idea tu kita boleh letak kat mana rangka dia. So jadi kat sini kita akan come outkan dalam next week insya-Allah. Okay. So ada soalan yang lain?
Amy ataupun Tuan Sophie? Macam saya cakap tadi lah, yang saya terfikir sekarang ni mungkin yalah, lepas ni saya mungkin kena follow mana-mana klien yang saya fikir menarik di Mikis tu. Dan mungkin nanti dalam buku saya tu saya akan buat cerita demi cerita lah. Mungkin mula-mula ada cerita untuk katakan Cik Ali, bagaimana dia ada masalah dengan Along. So macam mana dia gunakan cara hartanah ni untuk selesaikan masalah Along. Ya betul, ramai orang Another story, mungkin ada Cik Ahmad pula. Cik Ahmad mungkin akibat dia punya masalah kewangan, dia hampir bercerai dengan pasangan dia. So macam mana dia come out daripada masalah tu kan. Saya rasa mungkin menarik. Tu menarik Ah. tu sebab ramai yang berlaku sekarang ni kan. Yang dia yang memang berlaku orang tak tahu cara dia. Maksud contohnya bila ada masalah je kena cari Along lah. Lepas tu kena buat benda, lepas tu tak tahu nak buat apa kan. So mungkin tu bagus juga yang boleh di-sharing. Sebab apa tak ramai orang suka share perkara tu. Tapi ramai yang berlaku. Boleh insyaAllah terbaik insyaAllah Tuan Sophie. So insyaAllah boleh kamukan ni Puan Amy ada ni. Kalau macam saya, Assalamualaikum semua, tiba-tiba kelas kedua wujud pula Tak apa. Masa kelas pertama senyap je. What I have in my mind lah, sebab kebetulannya memang terdetik di hati nak buat buku. Tiba-tiba nampak kelas ni dekat Telegram. Tu yang macam macam the right time lah. So saya ada dua tajuk lah untuk saya propose. Yang first one tu saya plan untuk combine bersama dengan saya punya rakan. Tapi kalau on my part, I was thinking of buat macam ni tak tahulah apa skop, macam mana skop dia, tapi dia lebih kepada macam kita ada anak-anak yang masalah dia sekarang dengan gadget kan. Jadi bila nak tak reti menulis contohnya ataupun pegang pensel tak betul ke. So diorang punya pendekatan adalah drilling ataupun suruh tulis anak banyak ABCD, but the thing is sebenarnya maybe dia punya motor skill dia tak cukup kuat ke, lepas tu ataupun mungkin kalau macam anak tak boleh nak fokus duduk atas meja untuk buat kerja, mungkin isunya bukannya anak tu tak boleh fokus, tapi mungkin tak dibenarkan bermain dengan cukup rasa ke. So what I have in my mind is mungkin setiap episod ataupun setiap chapter buku tu saya akan buat macam Tuan Sophie tadi yang cerita pasal pengalaman, pasal dia punya klien. So saya rasa pun lebih kurang begitu buku saya. Saya akan cerita macam contohnya student ni nama Abu. Jadi kita ceritalah anak tu mula-mula apa cerita dia tak pegang pensel ke. So kita ajar dia macam mana, ataupun kita bagi dia main plasticine. Lepas tu dia dah okey. So maknanya instead of bagi tahu take off, macam yalah orang sekarang dah tahu je isu dia sebenarnya adalah gadget. Itu adalah the main focus. Tapi kita play around the bush lah. Maknanya ni more on early childhood education lah, 6 tahun ke bawah punya buku. So saya punya fokus will be parents yang ada anak berusia bawah 6 tahun dan juga mungkin cikgu-cikgu taska. Betul, sebab kadang-kadang saya setuju kalau Puan boleh come out that thing, because dia tak semua orang pandai buat macam tu. Because kadang-kadang bila orang ingat ni dia tahu marah je, anak ni nakal lah, tak fokus lah. Tapi sebenarnya they have something that in mind. Sebab macam Puan kata tadi, macam pengalaman anak saya, yang anak sulung saya tu, dia orang memang kata nakal lah, tak nak buat ni lah semua kan, tak duduk diam kan. Tapi bila kita understand dia punya karakter tu, so jadi kita tahu anak kita ni memang jenis suka mendengar je kita cerita, and then they can get it. Maksudnya tak perlu nak kena nak suruh buat latihan je tu, tapi kita bercerita kat dia dapat that thing. Saya rasa Puan buat tu dah terbaik. InsyaAllah boleh buat ini. Maksudnya based on the setiap pengalaman Puan dengan murid-murid yang berbeza. Betul. So saya ada alliance dengan beberapa taska. So kalau misalnya kata saya ambil cedok cerita daripada cikgu-cikgu tu, perlu acknowledge ke ataupun macam mana tu? Okey, kalau katakan Puan boleh buat macam ni, sebab apa Puan kalau nak acknowledge tu normally dia kalau Puan gunakan nama yang sebenar. Faham? Maksudnya nama sebenar kat taska mana tu. Tapi kalau Puan menggunakan bukan nama sebenar ataupun pengalaman Puan, maknanya bukan pengalaman mereka tahu, pengalaman Puan dengan taska tu. Ada beza tau kalau Puan ambil direct
kepada pelanggan orang tu dengan pelanggan puan yang bersama dengan mereka. Faham? So dia ada dua. Maknanya Kalau kita punya point of view lah cerita tu. Bukan Yes, direct daripada dia 100% lah. Yes, maksudnya your point of view in mereka. Kalau kata orang mereka lah. Oh, kejap You adik you. So jadi and then kalau macam kan kalau kata puan kata yang beberapa taska tu puan nak acknowledge mereka, so jadi puan boleh ni lah, maksudnya boleh bekerjasama dengan mereka lah, maksud nak dapatkan contohnya bila selalu saya tengok lah kalau nak dia tak dia macam ada number, okey dekat sekolah cakap apa, okey berapa orang pelajar macam ni, so jadi dia macam acknowledge mereka dari segi apa lagi prestasi ke gitu. Tapi kalau puan nak buat macam just general, maksud memang berapa taska, tapi pengalaman puan handle satu taska ni macam mana, siapa dia yang ni bukan nama sebenar, tapi apa dia punya improvement Isu dia. isu dia dan fungsi dia. Saya sangat tertarik buku Bondano mostly. Buku dia memang ada banyak chapter. Chapter dia satu chapter dalam 3-4 pages lah. So setiap pages tu cerita dia ringkas dan macam mana? Macam contoh dia saya baru baca yang Think Parents. Tajuk dia anak-anak macam kucing dan anjing. 2 pages je. Dia cerita pasal pengalaman anak dia asyik bergaduh kan. Jadi simple. Habis. Lepas tu the second maknanya dalam satu buku cerita ada lebih daripada 20 kisah. Tapi very santai lah dia cerita. Dia tak ada macam rules and regulation, tips ke, tak berat. Sangat tak berat. So I was thinking macam tu lah lebih kurang agaknya kot gambaran buku tu nanti. Bagus-bagus sebab apa? Bila kita cakap pasal buku ni, tengok readers puan. Sebab kadang-kadang macam saya kata tadi, tak ramai pada kita suka membaca yang banyak-banyak tu. So jadi bila macam puan kata tadi simple, and then and then orang dapat direct terus masalah dan solusi. Tu yang terbaik. Baik. And nak tambah sikit. Boleh Husband saya tengah baca Think Parents tu. Lepas saya letak buku tu atas kursi. Husband saya memang bukan jenis yang membaca lah. Dia bukan visual person pun. Dia memang more kines ni memang tak ada lah nak memegang buku duduk diam-diam kan. Lepas tu saya terkejut dia boleh baca dan dia tergelak. Saya cakap, kalau saya boleh tackle orang yang kines dan tak suka membaca, so boleh lah. Maknanya satu cerita tu pendek, short and sweet. Jadi dia tak adalah macam normal, typical buku cerita yang panjang macam tu kan. Unless kalau target market kita macam Tuan Sophie tadi yang nak menjurus ke arah student kan. Itu mungkin perlu yang students ni Tuan Amril. Tuan Amri lah. So itu mungkin perlu informatif lah, perlu maksudnya siapa nama macam apa nama puan ni, ada siapa penulis dia? Bondano. Ya, saya tengok parenting sebenarnya yang dia buat ni. Dia banyak buku. Bondano Amal Kamilin ni. Betul. Dia ada banyak buku-buku. Tapi dia memang ada kursus untuk buat buku. Dia macam ada banyak, dalam satu buku tu pun even ada banyak writer yang berbeza-beza. So satu buku tu ada 10 writer dan 10 cerita yang berbeza-beza. Dia memang banyak sangat buku yang macam tu. Interesting. Kalau nak start menulis, saya rasa Bondano is a good apalah. Menarik lah, betul. Okay, alright. So dah okay puan ke saya ni line saya tak clear kot. Okay. Tadi putus-putus tapi dah okey dah. Alright. Itulah pengkongsian saya sedikit. Tak tahulah jadi ke tak ni, maknanya memang InsyaAllah jadi. Bulan 11 ni nak buat buku. Terkejut ni baru masuk tiba-tiba dah suruh buat buku. InsyaAllah sebab kita ni that's why puan ada idea. So jadi sekarang ni macam mana kita nak karang dia pula. So jadi topik pun dah ada. Okay, nanti next session kita akan buat rangka dia. Maksudnya contohnya puan nak buat yang tadi. Okay, cara dia puan kata nak buat beberapa chapter. Nanti next week yang kita akan belajar nanti tentang macam mana nak karangkan beberapa chapter tu. Nice. InsyaAllah. Okay. Alright, so alhamdulillah kita dah tamatkan kita punya second module. So jadi saya tutup semua tutup wajib kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as.